Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi kelas hadis tahun 6. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan sesi pengajaran yang lepas. Kalau yang lepas kita sentuh tentang hadis dan matanya, dan hari ini kita akan sentuh tentang huraian ringkas tajuk sedekah harta dan amal. Okay, baik. Okay, objektif pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama menyenaraikan contoh-contoh sedekah. Yang kedua, menyatakan pengajaran-pengajaran di dalam hadis. Okey, anak-anak boleh rujuk buku teks hadis ke surat 4 hingga 6. Okey, baik. Okey, aktiviti kita pada hari ini, yang pertama, murid mendengar dan melihat video keterangan guru. Yang kedua, murid membuat latihan berdasarkan keterangan guru. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, huraian ringkas tentang tajuk kita hari ini, sedekah harta dan amal. Okey, contoh-contoh sedekah. Okey, baik. Yang pertama, harta benda. Okey, harta benda ni meliputi wang, meliputi segala harta yang kita ada, kita menyedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Okey. Seterusnya, yang kedua, berzikir. Okey, ini seperti mana diuraikan dalam hadis, berzikir kepada Allah juga dikira sebagai sedekah, yang mana zikir itu meliputi tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Itu juga semua dikira sebagai sedekah. Okey, baik. Seterusnya, mengajak kepada kebaikan. Jadi, sekala kebaikan yang kita lakukan, kita ajak orang lain bersama melakukan kebaikan, juga mengajak pada orang-orang lain berbuat baik, maka itu juga dikira sebagai sedekah. Okey, baik. Seterusnya, yang keempat, mencegah kemungkaran. Okey, mencegah kemungkaran ni, kalau kita nampak perkara-perkara yang tidak elok ataupun benda-benda yang tidak baik dilakukan oleh orang lain, maka kita ada kewajipan sebagai seorang Muslim untuk mencegah kemungkaran. Okey, dalam isu ini Nabi ada sebutkan dalam sebuah hadis yang lain bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin atau orang-orang beriman atau orang Islam bila berhadapan dengan perkara-perkara mungkar. Yang pertama, kita cegah dengan kuasa ataupun dengan kekuatan ataupun dengan perbuatan jika kita mampu. Yang kedua, mencegah dengan lisan. Mencegah dengan lisan maksudnya kita bercakap. Kalau kita mampu untuk menegur orang. Jadi teguran ni pun kita kena menegur orang tu dengan secara bijaksana dan berhikmah, bukannya dengan marah-marah. Jadi dakwah kita ni dengan dakwah berhikmah, dakwah dengan kebijaksanaan, dengan lemah lembut seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dan yang ketiga, jika kita tidak mampu dengan perbuatan ataupun dengan kuasa ataupun dengan lisan, maka Nabi kata cukuplah kita membenci perbuatan tersebut di dalam hati, dan Nabi sebutkan itu adalah selemah-lemah iman. Okey, baik. Dan yang terakhir, menjaga kemaluan ataupun memelihara kemaluan ataupun memelihara syahwat. Maksudnya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk ataupun yang perbuatan yang keji. Jadi memelihara kemaluan ini juga termasuk dalam contoh-contoh sedekah. Okey, baik. Seterusnya, pengajaran hadis kita pada hari ini yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, sedekah boleh dilakukan semua orang, tidak kira sama ada kaya atau miskin. Tidak kira kita orang kaya ke orang miskin, semua orang boleh melakukan sedekah. Seperti mana yang kita telah huraikan sebelum ni, contoh-contoh sedekah yang boleh kita lakukan. Jadi tak kira semua orang kaya, semua orang miskin boleh melakukan. Cumanya beza orang kaya dan miskin ni beza soal harta benda, tapi yang lain-lain itu semua boleh sama-sama dilakukan oleh orang kaya dan orang miskin. Okey, baik. Okay, pengajaran yang kedua, selain harta, berbuat baik dan berzikir juga dikira sebagai sedekah. Jadi disebutkan juga selain pada harta, berbuat baik dan berzikir juga dikira sebagai sedekah. Jadi setiap sedekah itu akan beroleh pahala di sisi Allah, tidak kira sama ada kecil ataupun besar nilai tersebut. Okey. Dan pengajaran yang ketiga, segala sedekah akan menjadi sia-sia jika kita berniat untuk menunjuk ataupun dalam istilah Islam disebut sebagai riak. Jadi kalau kita membuat kebaikan, berniat
berbuat kebaikan, bersedekah dan sebagainya, janganlah kita ada sifat untuk menunjuk kepada orang lain bahawa kita lebih hebat ataupun bahawa kita orang yang banyak sedekahnya. Itu disebut sebagai riak. Jadi segala amalan kita akan jadi sia-sia. Tapi ada juga timbul persoalan, kenapa ada setengah ustaz tu buat kebaikan dan sebagainya, dia tunjuk pada dalam media sosial dan sebagainya. Tapi kita kena faham itu sumbernya dari mana. Macam contoh Ustaz ambil kisah Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu menggunakan dia war-warkan dalam media sosial itu bukan untuk menunjuk, tapi sebab dia menjalankan satu yayasan ataupun menerima sumbangan daripada orang ramai. Jadi dia tunjuk dalam media sosial itu bukan dengan niat untuk menunjuk, tapi untuk menunjukkan bukti pada orang ramai bahawa segala sumbangan yang mereka berikan itu telah disalurkan ke jalan yang sepatutnya. Apa yang orang bagi itu, Ustaz Abid Liu telah salurkan kepada orang-orang yang memerlukan. Itu contohlah Ustaz bagi. Okey, kalau menunjuk ni maksudnya kita buat baik, kita tunjuk pada orang supaya orang puji kita, supaya orang anggap kita ni orang yang banyak buat baik, banyak sedekah, maka itu akan menjadi sia-sia segala perbuatan kita. Okey, baik. Seterusnya, nilai-nilai murni yang dapat kita ambil dari dalam hadis ini. Yang pertama, sentiasa berbuat baik. Jadi kita sebagai orang Islam, sebagai manusia sekalipun, kena sentiasa berbuat baik. Tak kisah sama ada kepada orang ke, kepada manusia ke, pada haiwan ke, bahkan kepada alam sekitar kita. Kita kena sentiasa berbuat baik. Okey. Seterusnya, yang kedua, sentiasa mengingati Allah. Sebab tu dalam sebuah sentiasa mengingati Allah, sebab dengan mengingati Allah kita akan sentiasa menjaga diri kita. Kita akan sentiasa hati kita menjadi lebih tenang, supaya kita tidak terdetik sekali pun untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, sentiasa basahkan lidah dengan zikir. Sebab ini kita sebagai urusan kita sentiasa basahkan lidah dengan zikir. Sebab hanya dengan zikirlah kita menunjukkan kita ingat kepada Allah. Sebab kita memuji Allah, kita bertakbir kepada Allah, kita bertahlil pada Allah, supaya kita ini menunjukkan kita ini seorang hamba yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Habis sesi pembelajaran kita untuk hari ini. Itu sahaja huraian ringkas pada hadis yang kita pelajari pada sebelum ini. Okey, jadi tugasan murid untuk hari ini, senaraikan 4 contoh sedekah. Jadi buat dalam peta minda. Ini peta minda. Jadi Ustaz dah bagi ni satu contoh sedekah kan. Buat dalam peta minda. Ustaz ni dia buat dalam buku tulis, buat dalam bentuk peta minda. Senaraikan 4 contoh sedekah. Okey, baik. Dia buat dalam buku tulis, kemudian murid-murid dikehendaki untuk hantar pada hari yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, baik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi Ustaz di email ataupun di nombor telefon, sama ada Telegram ataupun WhatsApp, dan di media-media sosial lain. Okey. Sekian, terima kasih. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.